Memanglah ni podcast. Macam kita menulis dalam Facebook kita lah. Dulu dia ada Walanon, sekarang dia ada Terpaling Data. Orang tak guna duit subsidi nak pergi melancong. Tapi bila you tarik subsidi, ada tak kemungkinan orang tak belanja? Ini pencuri duit rakyat. Saya tak rasa ada agama yang menyokong minum arak. Saya nak harap judi pun diharamkan terus. Kalau boleh. Kalau boleh. Bila kamu bagi, nak ambil balik ni payah. Saya rasa producer cerita ni kurang bijak, ataupun dokumentari ni kurang bijak. I mean, come on lah. You nak buat dokumentari, make sure you punya dokumentari ni clean. Cerita-cerita seperti ini dia memburukkan lagi imej negara kita. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi kita dalam rancangan podcast Relax Bro, episod ke-18. Alhamdulillah. Dan terus jangan lupa untuk follow, like dan juga share platform kami di semua social media, di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify, untuk memastikan minta maaf, bukan yang ke-18, 17. Sorry. Saya pun blur je. Baru fikir macam 18 lah kita. Okay, baru 17, minta maaf. Dan untuk memastikan kelangsungan apa yang kami perjuangkan, supaya info-info, data-data dan juga pandangan-pandangan yang dikongsikan mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari dan saya Wan Agil. Apa khabar Agil? Sihat dah? Alhamdulillah. Macam ni lah dok. Macam mana tahun baru? Okey lah, not Minggu bad. kedua? Not bad Not bad dah. Macam sama je. Macam sama, tak ada apa Sama isu politik lah. pun sama. Isu politik pun sama. Semua isu pun banyak. Kangau okey Kanga macam tu lah. Alhamdulillah. Macam mana? Seputih. Tanya seputih tu tak ada jawab. Wallahualam. Wallahualam. Kita pun tak ada orang kata tak ada tanggungjawab apa-apa di bahagian ni. Kita jaga di cawangan. Yalah. Tapi Saya itulah, macam itulah keadaan dia. Dia politik macam tu. Dia ada masa, Dia relax. masa ni kata Allah dalam Quran, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dia ada masa yang putaran, kitaran. Betul. Dia akan berpusing. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. Betul. Jadi pada saya dalam semua keadaan ni kita jangan lupa kawan, Betul. jangan lupa sahabat. Berkawan Dia baik kalau- dengan orang ramai. Dia kalau kita That's better. ambil pendekatan berpolitik ni pada bersahabat dan berkawan ni, so dia tak ada rasa apa pun kalau tak ada apa-apa jawatan di bahagian. Kita nak berkawan. Senang. Kita pun Alhamdulillah. tidak bergantung hidup dengan politik kan. Kita pun buat kerja kita sendiri. Macam itulah dok. Kan sekarang ni tengah busy buat kerja sendiri je. Buat Business kerja lah. sendiri, buat bisnes sendiri lah kita. Okay Gil Okey. Saya kita punya episod yang ke berapa? Yang lepas ni. Itulah sebelum tu dok, kita mencanak ni. kita kena berterima kasih kepada pendengar dan penonton terutamanya di TikTok. Di TikTok Dan mungkin juga saya nak cakap terima kasih juga kepada abang-abang Bangla yang menonton podcast kita. Kita punya section berkenaan dengan Bangla ni mencanak sampai ke Mini data. 100,000 viewers. Alhamdulillah. So Alhamdulillah. ini satu pencapaian yang kami Baiklah tak untuk akan mampu kami. capai kalau Untuk tak ada kami, sokongan ya. daripada penonton dan pendengar. Tu yang saya kata terima kasih juga pada abang-abang Bangla. Mana tahu dia tengok kan. Dia Kita bukan, tak tahu. pada saya yang tengok tu bukan saja Bangla saja. Rasa Indon pun ada. Kan? Dan juga Nepal. Nak tengok kalau dia ada Kan? kita punya nama dia masuk ke tak masuk. Tapi walau bagaimanapun terima kasihlah kepada tontonan. Itulah Relax Bro, kita cuba memberikan pendapat dan pandangan. Terpulang sama ada yang siapa yang nak menerima, nak menolak. Kita tak minta pun supaya jadikan pandangan kita sebagai keputusan utama dalam membuat apa-apa pendirian. Tidak sama sekali. Cuma saya tertarik Gil, topik pertama kita ni ada rentetan dengan perbincangan kita yang lepas. Sebab saya melihat komen-komen yang positif dan ada juga komen yang negatif pasal berkaitan dengan padu. Betul. Yang tajuknya di TikTok kita, padu Rafizi gagal lagi. Tanda soal. Tanda soal.
Saya tekankan sekali lagi, perbincangan kami pada minggu yang lepas, siri yang lepas, episod ke-16, bukan meminta supaya sistem padu itu dihapuskan, tidak. Dan juga perbincangan itu bukan bertujuan menidakkan keperluan sistem seperti padu. Okey. Tetapi ia lebih kepada tata kelola pada saya. Pentadbiran dan pengurusan. Okey, itu tujuan dan matlamat perbincangan. Sebab apa? Sebab saya tengok komen-komen dalam ni, walaupun tak banyak sangat komen, tetapi ada kata ni sebab cakap seorang-seorang semua orang boleh, sebab tanya dia jawab. Memanglah ni podcast. Macam kita menulis dalam Facebook kita lah, TikTok ataupun dalam Instagram, dalam Twitter, kita tulis seorang-seorang, orang balas kan. Itu podcast. Kami bagi pendapat dan pandangan kami yang kami rasa bukan saja kami bercakap hal ini, bahkan Dr. Ong Kian Ming pun bercakap benda yang sama. Pada saya kenyataan Dr. Ong Kian Ming lagi keras kot. Suruh stop dulu, hentikan dulu. Buat sementara waktu sampai kepada ni. Betul, Gail, ini pun pilot project. Kita tak nafikan ini adalah pilot project. Cumanya oleh kerana kita tak dengar apa-apa announcement, contohnya announcement awal sistem padu yang diluncurkan yang mengatakan ianya pilot, ini beta test. Tak ada. Kalau ada kelemahan, kekurangan, sila berikan teguran untuk kita mantapkan lagi. Wording, kenyataan ketika sistem ini diluncurkan tak ada. Jadi orang mengharapkan apa? Orang mengharapkan kemantapan sistem ini. Tu harapkan. Cuma Gil, bukan saya nak bincang bab tu hari ni. Saya nak bincang padu tu sendiri, matlamat je adalah tujuan untuk subsidi bersasar. Sebab itu di-collect balik data-data ni untuk tujuan itu. Okey. Saya rasa kami sebelum ni kami berbincang panjang pasal soal mentaliti subsidi ni, yang ada pihak positif, ada pihak negatif. Ada pihak yang setuju dengan subsidi. Contoh dulu, saya masih ingat lagi, saya ada dalam satu sesi meeting kecil bersama-sama dengan Datuk Seri Najib. Ada rakan bertanya kepada Datuk Seri Najib tentang soal BRIM. Dia menyatakan tak setuju pasal BRIM, pasal dia kata kita ajar rakyat dengan subsidi, bagi. Sepatutnya kita bagi kail, bukan kita bagi ikan. Kita bagi kail untuk dia berdikari. Tapi respon Datuk Najib pada masa tu, beliau bercakap tentang soal, dia kata bila bagi duit, rakyat berbelanja. Bila rakyat berbelanja, ekonomi itu, kesan ekonomi, perkembangan ekonomi itu berlaku di bawah. Orang belanja, orang beli barang, okay? Walaupun beli pisang, tapi tokey pisang tu dapat keuntungan. Dan orang yang buat kebun ladang pisang tu dapat keuntungan. Logistik kenderaan yang hantar pisang tu pun dapat keuntungan. Jadi kitaran ekonomi tu semua bergerak. Kitaran ekonomi tu bergerak. Okay, itu poin Datuk Najib. Saya masih ingat lagi poin Datuk Najib tersebut. Okay, cuma waktu itu ramai orang tak setuju. Orang nak supaya jangan kita ajar dengan subsidi. So apa pandangan lagi? Okeylah, macam Dok cakap tadi lah. Padu ni antara topik yang kalau siapa-siapa komen bertentangan dengan apa yang YB Menteri Ekonomi nyatakan, kita ni akan digelar sebagai yang terpaling data. Dulu dia ada Walanon, sekarang dia ada terpaling data. Tak kisahlah nak terpaling data, tak terpaling data pun, kita ni sebenarnya lebih mengambil pendekatan untuk memberikan pandangan. Kalau pandangan kita tak betul, boleh lontarkan pandangan yang betul dan kita akan berdebat lah. Macam ada contoh komen kata, jangan bercakap sama sendiri Dok. Kata jangan kita je bercakap, kita berdebat dengan Menteri Ekonomi. Kita menerima je kalau lah kami layak untuk berdebat dengan YB Rafizi. Orang kata kalau kita dikategorikan layak lah, kami pun tidak akan menolak. Tapi mungkin kami ni tak level lah, tak tahulah. Tapi Agil, is good idea kalau boleh panggil YB Rafizi ke sini. Saya tak pasti. Dia sudi datang tak? Saya tak pasti dia datang. Kita ni kecil-kecil je. Bukan besar, kecil-kecil anak je. Tapi kalau siapa-siapa yang rasa kami sepatutnya berdebat dengan, bukan berdebat lah, berbincang lah. Bukan kita tak nak berdebat, kita nak berbincang demi kesejahteraan negara. Benda baik, kalau bendanya baik untuk kebaikan negara, kita bincang elok dan cari penyelesaian bersama-sama. Cumanya Dok, isu padu ni macam Dok kata, kita tak nak cerita pasal sistem ni. Sistem ni biarlah selesai lah. Kita dah cakap kita support sistem tu.
Tapi biarlah selesaikan dia punya. Saya tak setuju dengan sistem tu. Ha. Cuma pasal sistem ni saya rasa tak payah bincang dah lah. Ha. Pasal kita dah bincang dalam episod Yang lepas. itu setuju. Maksudnya sistem punya dia punya peluncuran sistem tu Peluncuran, saya tak okey, setuju. okey. Caranya saya tak setuju. Okey. Kaedahnya saya tak setuju. Data integrationnya saya tak setuju. Banyak benda yang saya tak setuju dengan sistem tu. Tapi idea tu saya setuju. Idea kita setuju dengan ideanya. Cumanya padu ni kita nak bawa penonton dan pendengar untuk mungkin sedikit membincangkan tentang subsidi bersasar. Bermaksudnya pendengar dan penonton semua. Kalau dulu kita dapat subsidi secara bukal. Dan subsidi ni dinikmati oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Isunya bila mana rakyat bukan warga negara berkongsi juga kebaikan subsidi bukal. Isunya datang daripada situ. Isunya bila ada abang-abang Bangla, mak-mak Indon, adik-adik Nepal yang menikmati faedah subsidi bukal. Saya bagi contoh untuk bagi orang faham apa yang Agi sebut tadi. Contoh, abang-abang Bangla kita turut membeli minyak masak subsidi. Minyak masak Turut subsidi paket. Turut membeli gula yang disubsidikan. beras. Dan sebagainya. Itu maksud dia. Okay, continue. Jadi benda-benda macam ni yang ini isu lah yang saya sebenarnya nak cuba faham idea mentality subsidi ni. Sebab apa? Bagi saya subsidi ni memang hak kita. Subsidi ni kita rakyat Malaysia, kita bayar cukai, memang subsidi ni hak kita. Dia tak ada istilah yang kita tak layak dapat subsidi. Subsidi ni adalah untuk kerajaan bagi balik kepada rakyat dalam bentuk subsidi terhadap barang-barang yang dirasakan perlu beri subsidi. Beras, gula, minyak, petrol, diesel. Ini semua kita punya. Kalau kita punya dan kita layak untuk dapat subsidi. Di mana kalau kita nak jual untuk ekspor keluar negara dengan harga pasaran, itu kena buat lah. Jual lah pada harga pasaran. Tapi takkan nak berniaga dengan rakyat. Ini pendapat saya. Sebab apa? Bila dia kata nak bagi subsidi bersasar ni, untuk siapa? Untuk orang susah. Tapi orang susah juga menerima bantuan BSH. BRIM lah. Saya suka sebut BRIM. Senang nak sebut. Zaman tu bukan BRIM, bantuan Rahmah. Bantuan Rahmah ni. Bermaksudnya, itu bantuan yang kita bagi untuk orang yang memerlukan. Itu bersasar lah. Bantuan bersasar. Jadi, benda-benda macam ni yang saya kurang setuju lah. Sebab saya kata, macam yang episod lepas saya kata, kita dah hidup dengan subsidi pukal ni lebih daripada 60 tahun. Zaman Barisan Nasional, kita bagi pada semua. Dia bawa Mercedes ke, dia bawa Maserati ke, dia bawa Kancil ke, bawa Myvi ke, dia boleh menikmati faedah dia sebagai rakyat Malaysia. Ini satu pandangan yang berbeza lah. Okey, saya cuk sikit. Maksud Agil juga tadi, hak rakyat itu merujuk kepada hak semua. Kenapa? Kenapa hak kita semua subsidi ni? Kerana kita semua juga adalah pembayar cukai. Kita rakyat Malaysia. Kita rakyat lahir Malaysia di negara ni. Cuma isunya adalah, kalau you cakap macam tu, Gil, macam ni kita nak selesaikan masalah penggunaan subsidi ini oleh orang asing. Dekat ini yang jadi, adakah kita address isu yang betul? Kalau isunya, masalahnya ialah bila orang warga asing menikmati subsidi yang diberikan kepada rakyat Malaysia, selesaikan isu yang tersebut. Janganlah you terus, then kita kena remove subsidi pukal, kita kena bagi subsidi bersasar. Bukan kita yang salah. Kelemahan kita kerana kita gagal membezakan warga negara asing yang menikmati subsidi yang dinikmati oleh rakyat Malaysia. Itu isu dia. Yeah. Jadi kalau diperlukan untuk kita beli barangan-barangan yang disubsidi menggunakan IC contohnya, dan pakailah IC. Kalau orang tu tak ada IC, dia kena bayar harga pasaran lah. Yeah. Bagi saya macam itulah, Dok. Sebab apa? Saya bila kita fikir balik kan, tak silap saya 2022 tadi kawan kita ada check 67 bilion. You nak tarik, katalah you tarik subsidi bersasar, subsidi pukal ni 67 bilion. And then kata you spend maybe another 20 bilion untuk subsidi bersasar. You tarik dari subsidi pukal bagi subsidi bersasar. Dan ada balance ni nak buat apa? Kita akan bina lebih banyak sekolah, kita akan bina. But manfaat tu. Sebab bila kita bagi subsidi, orang belanja. Bila orang belanja, ekonomi bergerak. Saya bukanlah pakar ekonomi, tapi bila you tarik subsidi, ada tak kemungkinan orang tak belanja?
Tak sebab rasionalnya apa yang Agi cakap ni pada saya Agi lah. It's simple. Orang tak guna duit subsidi nak pergi melancong. Tak. Orang tak guna hasil subsidi ni untuk dia pergi ni. Cumanya sebab apa? Sebab dia akan berbelanja dalam negara. Sebab apa? Sebab subsidi ni barangan-barangan ataupun ketetapan kerajaan untuk pemberian subsidi, contoh elektrik. Kena buat macam mana? Kan? Kau bayar pengurangan elektrik kan. So then beras, gula, semua tu perbelanjaan subsidi tu dalam konteks negara kita. So ekonomi tu akan bergerak. So itu maksud. Itu rasional lah. Itu rasional dia. Itu bukan nak kata saya betul. Saya tak kata saya betul, Dok. Cuma saya nak mengajak penonton dan pendengar melihat isu subsidi pukal ni dalam satu perspektif yang berbeza. Dan kita kena memastikan kita mampu untuk membezakan di antara bantuan kepada yang memerlukan kepada hak kita sebagai rakyat Malaysia. Saya melihat isu subsidi. Ada satu lagi adalah penggunaan subsidi oleh warga asing. Yang ni. So 3 isu ada ni. 3 benda yang berbeza. 3 benda yang berbeza. Jadi saya nak mungkin bincang, boleh komen dalam komen kita apa pandangan penonton dan pendengar berkenaan dengan subsidi pukal ni sepatutnya diteruskan sebab itu hak kita sebagai rakyat Malaysia. Nombor 2, kalau betul-betul nak bagi subsidi bersasar ni, bukan pasal subsidi bersasar. Untuk selesaikan isu, subsidi ni tak boleh dinikmati oleh warga, bukan warga negara. Saya cuk kat situ. Saya tengok ada video boleh viral 2-3 hari ni. Seorang abang pekerja dekat satu mall, satu grocery. Dia ada abang-abang keluar nak beli minyak masak. Paket, dia tegur, abang orang mana bang? Abang orang dia bukan warga negara. Minta maaf, ni minyak ni untuk warga negara je. Dia duduk kat situ, dia buat video, dia tegur orang. But steady ya kan. Tak, maksudnya itu mekanik dia punya judgement call lah. Dia punya judgement call lah. Dia kata okay, dia nampak muka walaupun macam ada macam Pakistan ke Hindustan ke, dia tanya kan, je, ni bukan warga negara kan, bukan warga negara tak boleh beli. Tapi itulah sebenarnya masalah yang perlu kita atasi. Dan yang ketiga ialah kalau bantuan tu memang kita ada bantuan tu untuk mereka yang memerlukan, bukan setakat lebih bantuan rahmah, tapi bantuan rezeki, zakat dan sebagainya, kasih dan sebagainya yang kita berikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi isunya bagi saya bukanlah berkenaan dengan subsidi pukal, subsidi bersasar. Isunya ialah kita tak boleh nak bezakan apa masalah yang perlu kita atasi sebenarnya. Dan kalau kita boleh bersetuju dan padu tak payah buat lah kot. Sebab kita still bagi subsidi kat semua orang. Kita bagi subsidi kat semua orang. Jadi ini rakyat Malaysia. Ini adalah satu benda yang saya rasa kita kena bincang secara serius lah. Dan sama ada kerajaan ini relax bro, kita bagi pendapat. Kita bagi pendapat terpulang untuk dinilai kepada kerajaan. Nanti dan pendengar rakan boleh bagi komen dalam kita punya TikTok ke mana ke YouTube ke, boleh bagi komen. Tapi janganlah panggil kita terlampau subsidi pula. Okey, kita akan bincangkan topik seterusnya selepas ini. Relax bro.